Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair ya karim wa ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dari kitab Manusia dan Islam. Kita dah masuk kepada bab yang ke-9 yang berkaitan dengan iman, beriman kepada Rasul Allah, utusan Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib meyakini dan juga mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yang dilantik dari kalangan manusia yang terbaik. Tugas para rasul ini ialah memberi pengkhabaran berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mentaati perintah rasul, dan juga mendatangkan berita ancaman kepada mereka-mereka yang ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh para rasul. Semua para rasul ini datang membawa tugas mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajar dan mengajak manusia, memberitahu kepada manusia bahawa Allah itu esa. Allah tidak sama seperti mana makhluk-makhluk yang lain. Dan para rasul itu menyampaikan segala hukum hakam dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuannya ialah untuk manusia tersebut melaksanakan hukum hakam, undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul-rasul ini dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat, yang mana mukjizat itu adalah perkara yang luar daripada adat, mencari adat yang berlaku bagi membuktikan bahawa para rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagian yang ketiga, wajib percaya kepada rasul-rasul. Kita wajib percaya Allah mengutus para rasul, bukan sekadar percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kena yakin dan percaya kepada seluruh rasul. Al-Quran menyeru kita supaya mempercayai semua rasul Allah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, iaitu Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah begini, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, iaitu daripada Al-Quran. Dan
kepada apa yang diturunkan kepada Nabi-Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq, Nabi Yaqub dan anak-anaknya, dan juga apa yang diberikan kepada Nabi Musa, iaitu Taurat, dan juga Nabi Isa, Injil. Makna semua kitab-kitab itu kami beriman. Kami beriman kepada semua kitab yang diutuskan, dan kami beriman kepada seluruh nabi-nabi yang tersebut itu, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan di antara seseorang daripada nabi itu, seperti mana yang dilakukan oleh Yahudi dan juga Nasrani. Mereka membeza-bezakan, ada rasul yang dia terima, ada rasul yang dia tolak. Dan tapi kita orang beriman, kita tidak membeza-bezakan antara rasul itu. Kami terima semuanya. Nabi Isa pun kami terima, Nabi Musa pun kami terima. Dan kami semua adalah golongan Islam, iaitu orang yang menyerahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kami adalah golongan Muslim. Apa dia? Golongan yang tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang Allah beritahu, kami yakin. Apa sahaja yang Allah perintah, kami akan tunduk dan laksanakan. Dan kami yakin apa yang Allah perintahkan itulah yang terbaik, kerana dia adalah pencipta alam ini. Baik. Di samping itu, Al-Quran menyatakan bahawa orang yang beriman kepada sesetengah rasul dan sebaliknya mengingkari rasul yang lain, yang ini, mereka ini adalah golongan yang tidak diakui sebagai seorang yang beriman. Walaupun dia percaya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dia percaya, tiba-tiba bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka engkar, mereka kufur. Maka mereka ini tidak termasuk orang-orang yang beriman. Maka berdasarkan petunjuk dan nas-nas Al-Quran, bermakna Islam menentukan prinsip yang teguh untuk memupuk semangat saling mengerti, persaudaraan dan perpaduan antara umat manusia dalam usaha mencari kebajikan bersama. Makna Islam ni datang mengajak manusia supaya berpadu, supaya perpaduan umat ini baik, sehingga Islam terima semua Nabi. Kalau Yahudi, dia tak terima Nabi Isa, dia tak terima Nabi Muhammad. Nah, orang Nasrani pula macam tu juga. Tapi Islam datang, ajak manusia supaya berpadu, kita terima semua rasul. Tapi mereka tetap engkar juga. Pasal tu orang yang mengkaji tentang Islam ini, maka mereka akan lihat Islam inilah yang sebenarnya menyatu padukan agama-agama samawi ini. Datang menyatu padukan agama samawi ini. Baik. Seterusnya, dan para rasul ini juga tidak mengeluarkan mana-mana mukjizat bagi menyokong kebenaran mereka itu, melainkan mukjizat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul ini ada mukjizat, tapi bukan mukjizat ni ikut suka rasul tu, bila nak tunjuk tidak. Bukan macam kadang-kadang kita tengok kan, kita nak cakap siapa yang golongan yang berubat ni kan, sekarang pun dia boleh tunjuk yang pelik-pelik, nanti pun boleh tunjuk pelik-pelik. Ini pelik sungguh lah kan. Benda yang pelik-pelik ni dia datang sekali-sekala je. Tapi yang ni tak, dia nak buat bila-bila boleh. Mukjizat dia tak macam tu. Bila Allah kendaki baru jadi. Tongkat Nabi Musa tu, tongkat Nabi Musa AS, bila Allah kata campak, baru dia jadi ular. Bila Nabi Musa campak, baru jadi ular. Bila Nabi Musa AS berada di hadapan Laut Merah itu, ketika dikejar oleh Fir'aun dan juga tentera-tentera, Nabi Musa AS tak tahu nak buat apa. Walaupun Nabi Musa AS pernah tengok tongkat ni berubah menjadi ular, tapi bila dapat perintah daripada Allah, ketuk air itu dengan tongkat, barulah Nabi Musa ketuk, barulah jadi mukjizat.
Kalau waktu lain ketuk tak jadi apa. Nak kata mukjizat ini berlaku apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ikut suka Rasul ini bila-bila boleh tunjuk mukjizat. Tidak. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Tiadalah sebarang kuasa bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Macam tu juga kita kalau kadang-kadang Allah bagi kita kelebihan. Dia panggil mauna. Kan? Benda tu sekali-sekala je. Bukan selalu macam tu. Baik, setiap umat ada rasul. Setiap umat ada rasul. Undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala bagi manusia memerlukan pengutusan rasul kepada tiap-tiap umat daripada kalangan mereka sendiri. Untuk apa? Untuk memandu umat tersebut ke arah jalan yang benar, daripada kalangan mereka sendiri. Bagi memandu. Bukan umat memandu tak. Umat memandu payah pula. Bagi memandu ke arah jalan yang benar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus bagi setiap umat ini rasul. Rasul untuk apa? Untuk memandu umat tersebut ke jalan yang benar. Antaranya mentauhidkan Allah yang Maha Esa dan menggariskan panduan hidup yang baik demi merealisasikan keamanan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi Rasul ini datang nak tunjuk kita bagaimana cara hidup, jalan hidup yang perlu kita lalui di dunia ini. Untuk apa kita kena ikut ajaran cara hidup yang dibawa oleh para Rasul itu? Supaya dapat kita tegakkan keamanan dan juga kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau ada yang tidak mau tunduk kepada perintah tersebut, panduan yang dibawa oleh para Rasul, pasti akan berlaku ketidakamanan. Akan berlakulah kezaliman, tak tenteram, hidup dalam ketakutan dan sebagainya. Baik. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat. Tiap-tiap umat itu. Umat Nabi Nuh lain, umat Nabi ini lain, umat tu lain. Tiap-tiap umat itu seorang rasul. Apa kerja rasul ini? Antaranya ialah mengajak manusia, memerintah manusia, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Yakni sembahlah Allah, tunduk patuh kepada perintah Allah. Jangan kamu tunduk patuh dan setia kepada yang selain Allah. Jangan kamu tunduk patuh kepada syaitan, kerana syaitan itu taghut. Jangan kamu tunduk patuh kepada makhluk-makhluk Allah ataupun pemimpin-pemimpin yang zalim, yang membawa ajaran yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu tunduk kepada itu. Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu kita Muslim, seorang Muslim, tuan-tuan, tanggungjawab kita selain daripada kita beribadat, benda yang wajib ini, semayang, puasa, zakat, haji, umrah, kita wajib memastikan hidup kita ini sesuai dengan apa yang Allah beritahu. Kita kena pastikan kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa benda yang Allah perintahkan? Dalam Quran yang besar-besar tu, banyak-banyak tu, 30 juzuk tu, cerita pasal suruh semayang je ke? Suruh puasa, zakat, haji, umrah tu je ke? Tuan-tuan je fikir. Rasul datang sampai 23 tahun, nak cakap benda tu je ke? Islam sekadar itu sahaja ke? Bukan. Islam adalah agama yang mengatur hidup manusia. Mengatur hidup manusia daripada perkara yang berkaitan dengan hubungannya dengan Allah, hablum minallah, dan juga hablum minan nas,
hubungan sesama manusia. Islam datang mengatur asas-asas. Maka semua panduan itu kita kena ikut dan kita kena laksanakan. Antara kita nak hidup ini, ada jiran, ada adik-beradik, ada adik-beradik, ada ibu bapa, ada suami isteri, maka ada hukum hakam yang berkaitan dengan munakahat. Bagaimana hubungan ayah dengan anak, apa yang dapat anak ni selepas ayah meninggal, apa tanggungjawab, semua dia tentukan. Kita perlu kepada pakaian, maka Islam datang menentukan bagaimana pakaian yang dibolehkan. Islam datang beritahu mana yang tak boleh. Bukan datang beritahu mana yang boleh. Datang beritahu apa? Mana yang tak boleh. Pasal apa? Datang beritahu yang ni haram, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Pasal apa? Pasal yang tak boleh itu sikit, yang boleh itu banyak. Jadi bila datang beritahu tidak boleh mendedahkan aurat, habis itu. Tidak boleh lelaki pakai sutera. Yang lain tak disebut, yang boleh itu tak disebut. Pasal yang boleh itu terlalu banyak nak sebutnya dah. Lepas tu sikit saja yang tak boleh. Kita perlu makan, perlu kepada minum, maka datang hukum hakam. Jangan minum perkara yang memabukkan. Itu je lah. Dia tak beritahu apa benda yang boleh minum. Pasal apa benda yang boleh minum terlalu banyak sangat. Tengok cantik. Jadi orang yang tak faham ni, dia kata asyik-asyik tak boleh, asyik. Memanglah nak cerita hukum, benda yang tak boleh kita cerita. Yang boleh tu banyak. Maka dalam hidup ini, dalam masyarakat, bukan semua orang ni mempunyai niat ataupun tingkah laku yang baik. Bukan. Ada orang kadang-kadang dia mengambil hak orang lain. Ada orang kadang-kadang dia menceroboh maruah orang lain. Kadang-kadang dia mengambil harta orang lain. Kadang-kadang dia bunuh orang lain. Maka manusia memerlukan peraturan. Betul. Kita pun tengoklah apa peraturan yang Allah dah tetapkan. Dalam Al-Quran Allah dah tetap tak apa-apa peraturan yang wajib kita laksanakan. Kita tengok pula hadis Nabi. Nabi ada beritahu tak peraturan-peraturan yang wajib kita laksanakan demi menjaga masyarakat ini? Oh, kita tengok ada. Itulah yang tuan-tuan selalu dengar tu. Hukum qisas, hukum hudud. Ada. Jadi tanggungjawab kita apa? Seorang Muslim yang beriman, dia terima benda tu. Hukum hakam tu dia terima dan dia yakin itulah yang paling baik bagi mengatur hidup manusia ini. Maka orang yang beriman akan berusaha melaksanakan. Macam tadilah pakaian tadi. Orang yang benar-benar beriman, dia akan pastikan pakaian dia ni sesuai dengan perintah Allah. Makan minum tadi, orang yang beriman akan jaga supaya makan minum dia tidak bercanggah dengan apa yang Allah perintahkan. Macam itulah semua. Bila pergi kita pula, bila hidup ini perlu kepada makanan. Makanan pula kita tak boleh nak sediakan sendiri. Ada sini, dia tanam padi, dia tangkap ikan, dia tanam sayur, ada semua. Dia pula ternak binatang, ada tak? Ada. Maka kita perlu kepada jual beli untuk dapatkan harta untuk makan. Betul? Kita perlu benda tu. Maka Islam, kita tengok dalam Al-Quran, hadis. Ada tak Islam tentukan? Ada. Maka kerja kita laksanakanlah benda tu. Macam itulah yang lain-lain ni. Pasal tu Islam ini cara hidup, mengatur cara hidup manusia. Maka orang yang beriman ini, dia akan pastikan semua perbuatan dia ini sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Rasul itu diutuskan untuk membawa panduan bagi merealisasikan keamanan dan kesejahteraan bagi manusia. Bagi manusia tu, bukan orang Islam saja, manusia. Adapun bagi orang beriman ni, dia dapat kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Gitu.
wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada sesuatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangan mereka itu seorang rasul yang memberi ingatan dan juga amaran. Itu semua umat ini ada rasul. Cuma bezanya rasul-rasul yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua rasul-rasul yang lain ini diutuskan kepada umat-umat mereka sahaja. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada umat dia, Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umat dia, Nabi Musa alaihissalam umat dia, Nabi Isa macam tu, umat masing-masing. Nabi Nuh umat dia lah. Pasal tu kadang-kadang dalam satu masa ada ramai rasul, ada ramai rasul, betul ke tidak? Betul. Ramai. Pasal apa? Pasal apa ramai rasul dalam satu masa? Pasal rasul itu diutus kepada umat tertentu. Contohnya apa? Contohnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diutuskan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi rasul, pada masa yang sama juga ada rasul yang lain. Rasul apa tu? Lut. Rasul Nabi Lut alaihissalam. Cerita dia dalam Al-Quran apa? Malaikat ni datang berupa manusia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, menceritakan gini, kamu dapat anak lah apa, dan kami ada tugas nak pergi ke tempat Nabi Lut alaihissalam. Pasal apa? Pasal Nabi Ibrahim ajarannya hanya sesuai untuk kaum dia sahaja. Ajaran Nabi Lut alaihissalam hanya diutuskan untuk kaumnya sahaja. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam ini Allah utuskan untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutuskan kepada seluruh umat manusia. Ajarannya sudah pastilah sesuai bagi seluruh umat manusia, tak kira bangsa apa, tak kira tinggal di negara mana. Boleh? Salah kalau kita kata Islam ini sesuai di tanah Arab saja. Itu salah itu. Salah kalau kita kata Islam ini hanya sesuai untuk orang Arab saja. Salah itu. Pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk seluruh manusia, tak kira bangsa apa. Ingat, tak kira lah tempat mana. Ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai untuk dilaksanakan di mana-mana tempat di atas muka bumi, dan sesuai untuk diamalkan oleh semua jenis bangsa yang ada di atas muka bumi. Tak kiralah dia bangsa Melayu ke, bangsa Cina ke, bangsa India ke, bangsa Jepun, Korea ke, apa, ikutlah. Arab ke apa, semua sesuai menggunakan panduan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul untuk manusia. Demi apa? Demi kepentingan manusia sendiri. Bukan Allah utuskan rasul ni untuk kepentingan Allah taala, bukan. Bukan utus rasul ni untuk kepentingan rasul itu, tidak. Allah utus, lantik para rasul ini merupakan satu nikmat yang besar bagi manusia. Nikmat yang besar. Kerana apa? Kerana dengan adanya rasul itu, manusia terselamat daripada gejala-gejala buruk dan kesenangan yang paling tinggi di akhirat kelak. Yang ini kena tambah ni. Jadi bila ada rasul ini, manusia terselamat daripada gejala-gejala buruk dan mendapatkan kesenangan yang paling tinggi di akhirat kelak. Bukan terselamatlah, dan mendapat kesenangan yang paling tinggi di akhirat kelak. Tapi kalau tak ada rasul, tak tahu ajaran, tak tahu panduan hidup, maka di dunia pun
huru-hara, di akhirat lagilah tak selamat. Pasal tu ketika sebelum Nabi SAW dilantik, diutus menjadi Rasul, zaman itu dipanggil zaman apa? Sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, Nabi dah ada dah, tapi tak lantik menjadi Rasul. Zaman itu dipanggil zaman apa? Jahiliyah. Pasal apa jahiliyah? Pasal dah tak diamalkan panduan daripada langit. Panduan daripada langit dah tak ada orang tahu. Maka rosak manusia itu. Rosak manusia itu. Walaupun ekonomi ketika itu hebat, walaupun kaum kafir musyrikin Mekah melakukan perniagaan, musim panas pergi sini, musim sejuk pergi tempat lain, walaupun ekonomi hebat, tapi mereka tetap dianggap masyarakat jahiliyah. Bukan mereka tak tahu nak buat bangunan. Tahu tak buat bangunan? Tahu. Kaabah tu. Bukan mereka tak tahu nak berniaga, bukan mereka tak tahu nak jadi ahli korporat. Tahu. Tapi jahiliah juga dia. Kenapa? Kerana dia tidak ada panduan. Panduan yang ditinggalkan oleh para nabi. Dah tak ada dah. Dan tidak diamalkan. Nak amal macam mana dah tak tahu dah. Maka bila diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suatu rahmat yang besar, yang kerana dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia selamat daripada gejala-gejala yang buruk dan akan mendapat kemenangan ataupun kesenangan yang paling tinggi di akhirat kelak. Al-Quran telah menyatakan nama 25 Rasul pilihan yang telah diutuskan kepada umat manusia. Di samping ada Nabi-Nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran tu Allah sebut 25 Rasul. Satu kita wajib meyakini 25 Rasul. Tak boleh kita Nabi Ibrahim tu Rasul ke tidak? Nabi Ibrahim tu bukan Rasul, itu tak boleh. Itu tak boleh. Yang dah sebut 25 Rasul ni, itu mesti kita pegang baik-baik. Ada pun yang lain yang tak disebut. Ada tak Rasul nama Osman? Ada tak Rasul nama Osman? Mana ada, tak tahu. Yang kita tahu 25. Ada tak ada kita mana tahu. Yang kita tahu yang ni je. 25. Okey, habis. Hubungan antara manusia dengan rasul-rasul. Hubungan seorang muslim dengan rasul-rasul Allah, iaitu utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah didasarkan ke atas tabiat mereka itu yang selaras pula dengan tugas mereka itu. Maka janganlah manusia melampaui batas hingga membesarkan para rasul itu ke taraf Tuhan ataupun anak Tuhan, kerana mereka sebenarnya para rasul ini adalah golongan manusia juga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana hubungan rasul ni dengan manusia? Rasul ini dia manusia, tapi bukan manusia yang biasa-biasa, manusia yang istimewa. Daripada banyak-banyak makhluk Allah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah makhluk Allah yang paling istimewa sekali. Walaupun demikian, kita tak boleh menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anak Tuhan ataupun Tuhan, tak boleh. Seperti mana yang dianuti oleh beberapa agama yang tertentu yang menyatakan orang ini anak Tuhan, yang ini isteri, contohlah. Ini semua tak boleh. Dia tetap manusia pilihan. Makana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nas kunu ibadan li min dunillah. Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, iaitu agama Allah lantik dia, dan beri kepadanya hikmah serta pangkat kenabian. Allah lantik dia menjadi nabi. Kemudian ia mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang yang menyembah aku dengan meninggalkan penyembahan kepada Allah. Tak mungkin.
Ada rasul yang mengajak umat dia menyembah diri rasul ni. Jadi kalau kamu orang Nasrani kata yang rasul ini adalah Tuhan, maka itu adalah fahaman sesat yang direka oleh agama tersebut. Tidak mungkin Nabi Isa AS beritahu umat dia, akulah Allah. Tak mungkin. Kan? Senanglah kalau cakap macam tu, dia Tuhan, dia Allah, padahal baru lahir. Tak ada. Orang nak lawan senanglah, baru lahir. Takkan baru sebelum tu Tuhan duduk mana? Kan pelik itu kan. Tak mungkin para rasul ini memberitahu kepada umatnya mereka adalah Tuhan. Namun kita perlu memberi penghormatan yang wajar kepada peribadi para rasul ini. Tapi walaupun Nabi SAW manusia biasa, tapi dia manusia yang istimewa. Kita perlu menjaga adab dengan Nabi SAW. Seperti mana kita menjaga adab sesama manusia, maka dengan Nabi ini lebih lagi lah adabnya. Antaranya apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Tak boleh tinggi suara. Memang kita sama-sama kita pun macam tu juga. Dan janganlah kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa bercakap dengannya, sebagaimana setengah kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap kepada sebahagian yang lain. Kita tak boleh angkat suara lebih daripada Nabi. Kita tidak boleh meninggikan suara ataupun meninggalkan atau arahan keputusan Nabi. Ini pun tak boleh. Nabi dah tetap satu keputusan yang berkaitan dengan agama, bukan ikut akal Nabi, bukan ikut pengalaman Nabi. Yang ni perintah macam tu, bila Allah Nabi dah tetap yang merupakan perintah daripada Allah, kita tak boleh angkat suara. Aku tak setuju, ini tak boleh. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Tapi kalau Nabi sebut sesuatu perkara yang berdasarkan dengan pengalaman hidup, tidak ada kaitan dengan perintah Allah Ta'ala, berdasarkan dengan kebiasaan manusia berfikir, adat kebiasaan. Yang ini kita nak ikut boleh, tak ikut pun boleh. Contoh Nabi beritahu pasal tanaman. Kalau kamu nak tanam benda ni, tanamlah begini. Itu ikut kita lah. Nak ikut pun boleh, tak nak ikut pun. Pasal dia tak ada kena-mengena dengan wahyu ataupun sebagainya. Itu berdasarkan kebiasaan pengalaman. Nabi nak berniaga, strategi berniaga macam ni, strategi. Itu ikut pengalaman. Adapun yang Nabi beritahu berkaitan dengan syariat, yang ini kita tak boleh tolak, engkar ataupun mengangkat suara, tak nak terima. Ini tak boleh. Ini bukan sifat orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi kita kena taat kepada Rasul dan beradab dengan Rasul. Dan tidak boleh kita melampaui batas sebagaimana yang berlaku di kalangan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, sehingga mengangkat darjat para Nabi kepada darjat ketuhanan. Sikap ini telah melampaui batas dan ini merupakan syirik dan timbul daripada kesesatan mereka sendiri, kerana mereka yang mencipta kesesatan tersebut. Baik, tuan-tuan. Adapun orang Islam ini, dia terselamat daripada mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Tuhan. Tak adalah orang Islam yang waras tiba-tiba dia mengangkat Rasul seperti Tuhan. Tak ada. Sebab orang Islam ni tahu Rasul itu adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyudah segala rasul. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menutup semua risalah-risalah dari langit. Dan risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam
membatalkan risalah-risalah yang terdahulu daripadanya. Kerana apa? Kerana bentuk risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuknya adalah berbentuk sejagat yang tidak dibataskan dengan sebarang ruang dan waktu. Bahkan risalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan zaman dan segala keadaan dan untuk semua umat manusia. Ini ingat baik-baik. Memang kita faham benda ni, faham. Tapi jangan kita tolak benda yang Nabi beritahu. Jangan kita gatal mulut, yang ni tak sesuai ni, ini tak sesuai, ini tak boleh. Tiba-tiba ada orang kata, tutup aurat ni tak sesuai. Jangan. Siapa kamu? Ni tak boleh macam tu. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam penutup semua rasul. Lepas ni tak ada rasul lagi. Kalau datang ada kata Nabi kahar, Rasul kahar, boleh percaya ke? Boleh percaya? Tiba-tiba ada Rasul Melayu, boleh percaya? Tuan-tuan tak nak percaya, tapi ramai lagi percaya. Tiba-tiba ada Rasul perempuan pula tu, Rasul, percaya? Ada orang percaya. Tak ada Rasul. Kemudian bila datang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia membatalkan semua ajaran-ajaran yang samawi. Ajaran-ajaran samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum tu, semua jadi batal. Tak boleh pakai. Undang-undang yang ada kat situ tak boleh pakai, walaupun dia daripada kitab Taurat, tak boleh pakai. Bila Allah dah tetapkan satu peraturan, tiba-tiba ada manusia dia kata, ya saya nak ikut peraturan yang ada dalam Taurat. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ini kan kitab Taurat. Memang kitab Taurat, tapi ajarannya semua telah dibatalkan. Tanggungjawab manusia yang beriman ialah ikut panduan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya sesuai. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam penutup bagi sekalian Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlalu selama lebih kurang 14 abad. Iaitu kurun demi kurun, generasi demi generasi, tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Pasal apa tidak ada? Pasal ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang berbentuk sejagat, sesuai untuk semua manusia, semua tempat. Yang kedua, kerana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran ini diberi jaminan oleh Allah. Allah menjamin memelihara Al-Quran ini yang merupakan panduan untuk hidup manusia ni. Ada jaminan. Adapun kitab sebelum ni tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Walaupun ada puak-puak tertentu daripada penganut agama lain yang tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang disebutkan kedatangannya, dan mereka masih menunggu kedatangan seorang nabi, maka setelah 14 abad berlalu, sudah cukuplah mereka untuk kembali ke pangkal jalan, iaitu beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, ada orang Yahudi kata memang Allah beritahu ada rasul akhir zaman, tapi dia kata bukan Muhammad ini. Dia kata nanti akan lahir rasul akhir zaman. Baik, kita mana ada, dah 14 abad dah. Itu membuktikan memang benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang disebutkan di dalam kitab-kitab samawi yang lain. Ini kitab-kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Namun disebabkan perasaan iri hati menyebabkan mereka tidak mahu tunduk kepada kebenaran, walaupun kebenaran itu dapat dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk semua umat manusia, untuk umat manusia keseluruhannya. Allah beritahu
Pasal tu kita tak boleh kata yang ni tak sesuai, ajaran Islam tak sesuai, kita masyarakat majmuk tak sesuai melaksanakan Islam. Siapa cakap? Allah beritahu Nabi Muhammad diutuskan untuk seluruh umat manusia, sesuai. Majmuk ke tak majmuk ke, sesuai melaksana dan mengamalkan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sebagai Rasul pembawa berita gembira dan pemberi amaran. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengakui, tidak mengetahui hakikat tersebut. Tapi ramai manusia masih tidak mahu lagi tunduk kepada risalah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang anggap benda ni hanya sesuai di negara Arab, hanya Islam ni sesuai pada zaman dahulu, zaman sekarang tak sesuai. Ramai yang jenis macam tu. Padahal Allah beritahu Nabi Muhammad adalah Rasul untuk seluruh umat manusia. Maka sudah tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarannya membawa kehidupan yang bahagia di dunia, kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Di dunia macam mana? Kerana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencakupi persoalan keduniaan, antaranya yang berkaitan dengan keadaan sosial, ekonomi, politik, kenegaraan dan sebagainya. Itu diajar, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga membawa kebahagiaan di akhirat dengan bagaimana cara-cara beribadat yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Selepas ini kita baca bab yang ke-10, beriman kepada hari akhirat. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.